A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir itu surah Al-Baqarah, yang mana kita sampai pada kali terakhir kita berjumpa sebelum cuti dan sebelum masuk tahun 2014 ni. Kita dah sampai pada ayat 199. Kita dah bincangkan ayat 199 di mana Allah Ta'ala nyatakan thumma afidu min haitsu afadhan nas, kemudian bertolaklah kamu daripada mana bertolaknya orang ramai. Allah Ta'ala berikan kat situ arahan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, tak kira Quraisy atau bukan Quraisy, supaya bergerak daripada tempat, daripada Arafah, bukan daripada tempat yang lain. Wastaghfirullah, dan kemudian minta ampun Allah Ta'ala, innallaha ghafurur rahim. Dan kita bincangkan sikit berkenaan dengan tajuk minta ampun Allah Ta'ala, dan bahkan diperintahkan setelah selesai kita buat ibadat, kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan sambungkan, dan ini sebenarnya masih lagi rentetan kepada surah Al-Baqarah ayat 177. Bila Allah Ta'ala terangkan saja berkenaan dengan tajuk kebaikan itu apa secara umum. Kemudian secara terperinci Allah Ta'ala mula ceritakan, start dengan tajuk kisos, kemudian tajuk wasiat, kemudian tajuk puasa, kemudian tajuk makan harta haram, kemudian tajuk berkenaan dengan peperangan, kemudian tajuk berkenaan dengan tajuk haji. Ini ada antara sambungan kepada tajuk, rentetan kepada tajuk perkara-perkara kebaikan yang dituntut oleh Allah Ta'ala untuk kita lakukan. Hari ini kita masuk pada bahagian yang baru, itu ayat 200 sampai 202 insya-Allah. Tapi masih lagi sambungan berkaitan tajuk apakah kebaikan yang Allah Ta'ala suruh kita buat bagi kita mencapai kedudukan melayakkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Pasal orang Yahudi tak beramal, tak buat, maka kita disuruh buat apa yang mereka tak buat. Baik, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Baik, memerintahkan Allah Ta'ala untuk mengingatinya melepas daripada Allah Ta'ala suruh kita minta ampun. Allah Ta'ala suruh kita selepas selesai menunaikan arahan Allah Ta'ala, ibadat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengingatinya dan banyak dalam mengingati Allah Ta'ala setelah selesai ibadat-ibadat haji, dan juga habis menunaikan segala ibadat haji yang dituntut ke atas kita. Lagi tawafnya, sa'inya, sebagainya, termasuk dengan menyembelihnya, termasuk dengan dengan bermalam di Muzdalifahnya, semua sekali lepas selesai benda berkenaan. Melepas dah hari tarwiyah hanya 3 hari tu, maka maksudnya selesai ibadat haji berkenaan, maka disuruh kita mengingati Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, kadzikrikum aba'akum fadhkurullaha, ingatilah Allah Ta'ala. Cuma perkataan ingat tu maksud dia apa? Lepas diterangkan oleh Ibnu Katsir. Dia kata, dan firman Allah Ta'ala, kadzikrikum aba'akum, seperti ingatan kamu kepada bapa-bapa kamu. Para ulama bercanggah pendapat mengenai apakah maksud dengan mengingati bapa kamu atau nenek kamu atau bapa-bapa kamu. Ada maknanya. Berkata Atha bin Rabah berkata, ia adalah seperti kata-kata seorang anak abah mak. Dia kata abah mak, itu maksud dia seperti bagaimana merengeknya seorang kanak-kanak dan mengingati bapa dan mak dia. Maka macam itulah kamu
kena apa? Kena juga mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan apa dia keluh kesah, minta sebut nama Allah Ta'ala masa itu. Mana selepas selesai tunaikan ibadat. Maksudnya sebut, panggil, seru. Okey. Dan berkata Ibn Abbas pula, dahulunya ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka akan berdiri pada musim haji ni, mereka berdiri duduk dekat musim haji ni. Lalu seorang lelaki itu akan berkata lah di kalangan mereka ni, akan berkata, dahulunya bapa aku beri makan, barunya bapa aku memberi makan, dan juga membawa tanggungan-tanggungan, bebanan-bebanan. Maksudnya dia cerita kebaikan bapa dia. Maksudnya itu dinamakan zikir. Macam ini yang kita kena faham sekarang, the context of lafaz zikir. Lafaz zikir dalam Al-Quran Karim ni bukan berpengertian sebut nama saja. Dia lebih berkait rapat dengan kita kenang. Kenang. Contoh macam bapak saya dulu dapat sekian. Jadi kalau dia kata kita sebut kenang Allah Ta'ala macam tu juga. Dia bukan sebut dengan mulut saja. Bahkan kalau kita terjemahkan dalam bahasa, daripada bahasa Arab, bahasa Melayu, macam istighfar dan sebagainya, sebenarnya bukan lafaz itu yang dikehendaki. Tapi apa? Perbuatan ingatan itu yang dikenaki. Contoh macam kita istighfar, minta ampun. Bukan maksud dia astagfirullah, patut pemikiran kita kosong. Bila kita kata apa? Kita kata Rasulullah SAW kata aku minta ampun. Kita terjemahkan inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah atau 70 marratan. Mana Nabi kata aku benar-benar akan minta ampun pada Allah dan juga bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Maksudnya Nabi kata minta ampun, bukan maksud dia lafaz istighfar itu. Faham tak? Problem sekali bila manusia ni, dia ada benda contoh macam Nabi kata tasbih, memuji Allah Ta'ala, ada Nabi ajarkan lafaz-lafaz dia. Macam subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu lafaz itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan lafaz dia dalam tasbih memuji Allah Ta'ala. Tapi dalam meminta ampun, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya, benda berkenaan tidak semestinya dengan bahasa Arab. Faham Dan bahkan doa lebih baik dengan bahasa yang apa difahami oleh orang berkenaan, bukan dengan bahasa Arab, lebih hati dilalai. Kan pergi ingat, macam semayang lah, semayang baca Fatihah, kemudian ingat Kaabah. Kan nak khusyuk, bayang Kaabah depan mata. Terang Kaabah, dia kata. Bagus, khusyuk nama dia. Bukan. Kan, dalam semayang tu bukan suruh ingat Kaabah, ingat tawaf kat mana ke, ingat langit ketujuh ke, bukan. Anda kena rasa kalau Allah Ta'ala perhatikan anda. Itu dituntut dalam solat sebenarnya. Rasa Allah Ta'ala perhatikan itu yang memadai. Bukan sampai peringkat kita bayang cahaya, bayang ada siapa dulu mengajar. Dia kata kalau nak solat ni nak khusyuk, kena bayangkan cahaya. Allah Ta'ala punya hijab cahaya. So kita macam berdepan Allah Ta'ala, maka berdepan dengan cahaya. So bayangkan cahaya. Dia bayanglah cahaya. Kemudian datang syaitan cucuk. Syaitan cucuk apa? Warna tu putih ke hitam? Cahaya dia terang ke gelap? Cahaya macam mana? Sama-sama ke cahaya silau mata? Silau mata kot. Kemudian warna dia kuning ke merah? Kan pening ke dia lagi main cahaya. Dia main sibuk dengan cahaya tu warna apa? Semayang habis. Dah semayang. Itu masalah dia. Dah habis dah semayang. Habis semayang, ingat cahaya je tadi. Tak ingat Allah Ta'ala pun. So konsep berkenaan dengan ingat tadi kena faham betul-betul. Dia actually memadai dengan kita merasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Rasa Allah Ta'ala perhatikan tu, kita boleh rasa tanpa tahu siapa memandang. Faham tak? Hantu tak ada pun kita rasa tahu hantu tengok kita. Siapa intai kita? Kita tak nak hantu ni. Kita nakkan Allah Ta'ala, rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Itu yang kita bina dalam solat. So dia konsep berkenaan dengan tajuk apa? Ingat atau kenang Allah Ta'ala tadi kena perbaiki balik. Memang betul ada pendapat menyatakan, maksud dia panggil Allah Ta'ala, ya Allah. Kan macam ada orang dia buat perhimpunan, kemudian berzikir, bertasbih dan sebagainya. Lepas tu in the end of the perhimpunan tadi, semua bangun. Ni ada zikir baru ni. Dalam 3 minggu ke 4 minggu lepas, 4 minggu kot, ada seorang hamba Ta'ala ni, dia kenal lah, kita datang kelas, kita belajar dan sebagainya. Jadi lepas tu dia mesej saya, dia kata ada orang bawa dia pergi USJ 9 kan, USJ Masjid Surah Al-Falah, Masjid Al-Falah ke apa, okey, masjid. Okey, jadi bila dia kata dia pergi situ, orang tu bawa, dia kata ada seorang Habib datang. Kemudian ajak orang bangun-bangun diri dan sebagainya. Kemudian in the end of dia punya program tahlil tu, ya Allah, ya Allah, ya semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, macam tu. Jadi mungkin dia orang ambil pengertian ini, pengertian yang disebut oleh Attab bin Rabah, yang dikatakan sebagai sebagai panggilan seorang anak kepada mak bapak dia, panggil abah, mak macam tu. Itu dipanggil. Tapi Allah Ta'ala sebut fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum aw asyad dzikra. Ibnu Abbas punya lebih nyata.
Bila Ibn Abbas kata, dahulunya orang-orang Quraisy, orang-orang zaman jahiliah dahulu, mereka orang Arab dahulu, ahli jahiliah dahulu, pada musim haji ni mereka akan, maka seorang lelaki dengan mereka ni akan berkata, bapa aku dulu dibuat benda sekian. Ini dia mengenang, ini dipanggil zikir. Bukan sebut nama. Ali, Abu, bukan macam tu. Kan, bukan orang Arab tadi berdiri panggil macam tu, wahai abah, mak, tak ada. Dia sebut tentang kebaikan bapa dia, keberanian bapak dia. Kan orang kan cerita, bapak aku dulu gangster, bapak aku dulu sekian. Kan dia happy cerita dengan orang tu, hebat je bapak engkau. Kan? Atau cerita atuk dia siapa, atuk aku dah buka tanah ni, atuk. Dia macam tu, keadaan yang dipanggil sebagai apa? Ingatan. Zikir tu zikir. Itu sebutan. Mana zikir itu bukan macam dibaikkan oleh kita, zikir tadi sebut nama saja. Bahkan di situ juga kita kata macam seorang yang betul-betul mengingati Allah Ta'ala, dia bukan ingat Allah Ta'ala dengan nama, dengan apa kurniaan Allah Ta'ala kepada dia. Dia pandang tangan dia, dia tengok, kan, dia kata Masya Allah, kan, tanpa dia buat kerja, tanpa dia buat benda sebagainya, subhanallah, tangan dia, kan, hilang daging, hilang kulit, tumbuh kulit baru, kan, yang jatuh motor, kan, tumbuh kulit baru. Dia elok balik. Mana apa cap jari hari tu, cap jari lama tu ada balik. Kalau ikut kita kan bersalah silap, kan, tumbuh daging ke sini pula ke sini pula ke, terlebih terkurang. Tak ada lebih, tak ada kurang. Bila pandang tangan tu, siap dia tengok, kita kena apa? Subhanallah. Kan tu kita subhanallah kena tahu. Dan kita lafazkan subhanallah tadi, subhanallah, Masya Allah. Apa dia yang kita dapat ni? Apa yang kita boleh buat yang subhanallah Ta'ala buat? Lepas tu kurnia Allah Ta'ala pada kita, alhamdulillah. Kita kena pandang nikmat tadi. Bukan setakat alhamdulillah, kepala tengok tempat lain, alhamdulillah, kejap lagi nak makan apa. Bukan macam tu. Tak tahu kenapa kita kosongnya hati manusia ini berzikir tanpa pengenalan apa-apa. Lafaz Allahu Akbar tak tahu kenapa. Allahu Akbar. Tak, maksud dia bila lafazkan Allahu Akbar, macam sering dikatakan oleh para ulama. Dia kata lafaz Allahu Akbar tu, Allah lebih besar, maha besar, berbanding apa? Segala benda depan mata kita. Hatta diri kita, keluarga kita. Barulah betul kita lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu Allahu Akbar tu lebih daripada segala-galanya. Baru betul kita melafazkan zikir itu dalam dan luaran kita sama. Ini bukan lafaz kosong. Kan lafaz Allahu Akbar tapi kepala ingat benda lain. Mana boleh? Kan itu salah. Itu dikatakan kenang sebut yang tak kena pun kaitan dengan Islam. Kalau dia kata pengertian diberikan oleh contoh macam apa? Atau bin Rabah tadi, dia panggil abah mak kan, dia panggil Allah Taala ni panggil Allah macam panggil abah mak. Abah, mak, Allah, ya Allah, kita mengadu. Tapi kena ada pengaduan. Bukan kosong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan, kita sebut. Apa benda, ya Allah, aku salah, aku silap. Ya Allah, aku minta ampun kepada engkau. Sebut. Bukan kosong, bukannya sebut nama aja. Macam orang amal Asmaul Husna lah juga kan. Kita panggil, dia kata Asmaul Husna, sebut, ya Latif, ya Latif. Sebutlah, ya Latif. Apa benda nak? Jangan panggil nama tapi tak tahu nak buat apa. Pujian kepada Allah Ta'ala lain. Memuji, mengagungkan Allah Ta'ala tak ada kaitan dengan pemberitaan kita. Kita mengagung, menyucikan Allah Ta'ala macam kita subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kita menyucikan, mengagungkan Allah Ta'ala, mentakdiskan dia. Bukan kerana permintaan kita. Adapun ketika permintaan, sebut nama, panggil, minta. Bukan panggil suruh-suruh lepas tu diam. Kan, masalah juga orang panggil kita. Ustaz. Boleh dah. Ustaz. 2 kali. Ustaz. Kenapa? Ustaz. Mana boleh macam tu? Minta. Betul lah ada orang kata. Tapi Ustaz, Allah Ta'ala kan tahu apa keperluan kita. So tak payah sebut pun tak nak tahu. Tapi Nabi tak ajar macam tu. Nabi suruh minta. Bukan hanya panggil Allah Ta'ala, kita panggil dia, agungkan dia. Kita kena datangkan perasaan. Bila sebut Allahu Akbar, dia lebih besar segala-galanya. Kita ada jam, kita sayang jam kita. Allah Maha Besar. Kita kenderaan-kenderaan kita sayang. Allah lagi patut kita sayang. Mana kena letakkan macam tu keadaan dia. Bila kita puji Allah Ta'ala, kita tengok pada nikmat yang diberi pada kita. Bila kita sebut subhanallah, kehebatan ciptaan Allah Ta'ala dan sebagainya, tengok pada diri kita apa yang Allah Ta'ala berikan dah. Apa di sekeliling kita yang tanpa kita usahakan, diurunia kepada kita. Sebut dan tahu. Bukan kosong. Ketika muji Allah Ta'ala, kita puji. Betul. Kita kata subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah Ta'ala, maha suci. Habis stop situ je. Tapi ketika permintaan, sebut nama, panggil, minta. Itu sebab Nabi SAW tak pernah buat apa, hanya sebut nama saja. Tak, bila Nabi minta, macam permintaan Nabi kata, ya hayyu, ya qayyum, ya wahai maha hidup, maha berterusan bentakbir, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perelokkanlah urusanku semua sekali. Wala takilni la nafsi tarfata ain, engkau biarkan aku dengan diriku sendiri walau sekelip mata. Minta.
Sebut ya hayy ya qayyum, bukan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Lepas tu nak apa? Allah Ta'ala tahulah nak apa. Mana boleh macam tu. Tak, itu kita kata kehambaan kita kena zahirkan. Zahirkan anda hamba dengan meminta, bukannya dengan duk sebut nama saja. Sebut nama aja buat apa? Kita pasal Nabi ajar kita, panggil Allah Ta'ala, seru Allah Ta'ala, minta dengan nama yang baik, tapi sebut permintaan kita. Macam orang tu hantar surat kan pada Agung, tuanku tahulah apa saya nak. Mana boleh kan? Pada tuanku lah. Mana boleh? Macam orang tu kata masalah, dia minta apa benda yang dia nak, bukannya dia diamkan saja. Jadi secara konsepnya, ingat dalam Islam ni lain. Dengan sebutan macam itu, sami-sami Buddha ke dia buat mentera. Islam tak ada mentera. Dalam Islam tak ada mentera. Maksudnya kita lafazkan, bila kita doa, semua doa tu nyata dan terang. Istighfar ke, atau kita belajar dalam Sahih Muslim kan, bila Nabi kata berkenaan dengan orang tu sakit-sakit badan, Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat Nabi yang badan dia sakit-sakit. Lepas masuk Islam, badan dia sakit-sakit kan. Jadi dia kata sakit-sakit badan. Nabi pun kata dia, letak tangan kau pada kawasan yang sakit tu, kemudian sebut Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian A'udzubillah, aku berlindung, aku berlindung. Tengok perkataan dia, aku berlindung dengan Allah wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, daripada keburukan, kejahatan apa yang aku rasakan, wa uhadhir, dan apa aku bimbangkan. Maksudnya benda tu nyata dan terang. Terjemahkan bahasa Melayu, istilah ni doa saja. Tak ada dekat situ sebarang apa rahsia dalam kalimah-kalimah tertentu. Tak ada rahsia-rahsia. Doa itu cukup nyata dan terang. Doa minta ampun, doa minta jangan nyanyuk dan sebagainya. Semua doa tu nyata dan terang. Tak ada dinamakan mentera. Dalam Islam tak ada mentera. Tu kena jaga bab ni. Pasal ada orang diingatkan Islam ni ada mentera-mentera. Tu yang disebut baca ini, baca itu. Tak tahu kenapa. Pasal orang kata boleh juga. Tak boleh. Dia kena sebab kenapa. Pasal Islam tak datang dengan tanpa reason. Faham? Okey. Jadi kata apa? Dia dahulunya seorang lelaki itu di kalangan mereka akan berkata, bapa aku dahulu memberi makan dan membawa pikul apa, bebanan-bebanan, pikul ni tolong orang ni. Maksudnya dia terang sebut bapa dia. Itu dia maksud dia sebagai apa? Zikir. Dia sebut macam tu, kita sebut Allah Ta'ala, kita duduk diam macam ni, ceritakan tentang keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala ke atas kita. Cuainya kita memulangkan balik syukur pada dia. Itu di antara tanda kita zikir. Zikir ni bukan mesti sebut nama aja. Dan bahkan sebut nama tadi kita kata satu penjelasan yang diberikan oleh sebagian para ulama, tapi yang sebenarnya bukannya hanya sebutan nama saja. Kan orang kita la ilaha illallah kan, la ilaha illallah kan. Macam zikir paling afdal la ilaha illallah, tapi bukan dibuat dengan banyak kali la ilaha illallah macam tu. Sebutan ingatan yang paling besar adalah tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kita pandang semua sekali alam ini, kita lihat tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kita tengok dari kita, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kita tengok langit dan bumi, semua sekali menyaksikan la ilaha illallah. Semua sekali. So kita tengok dia komentari, tengok nampak kat situ macam mana Allah Ta'ala berikan panduan hidayah pada binatang-binatang. Terbang kat sini ke sini, boleh sampai. Tak ada pakai kompas pun. Kan? Macam mana boleh sampai? Semua keluarkan idea. Yang ahli sains kata ada kompas magnetik dan kepala lah. Macam-macam. Kan? Anak penyu tu kompas dia siap-siap awal keluar kan. Dia tak lari ke kampung, lari ke laut. Siapa ajar dia tak tahu. Dia tahu dia penyu, dia tahu dia jantan betina, tak pernah silap kahwin pun. Kan? Tak ada kejar pula ikan paus ke lari. Kenapa akan dikejar oleh penyu? Heboh ikan paus lari. Mana pernah jadi? Maksud dia semua binatang-binatang tadi Allah Ta'ala jadikan beri panduan. Pandang kat situ, nampak tak? Tuhan satu je. Tak ada yang lain. Itu dia maksud la ilaha illallah tadi. So bukan sebut la ilaha illallah kat mulut, tapi kepala dia ingat benda lain. Mana boleh? Kena pula kalau kenduri. Kan tahlil kan? La ilaha illallah. Betul. Alah ikan goreng je. Kan? Kalau tak bagi makan lagi kalau tak bagi makan tak datang pula. Lagi masalah. So kontradik betul, memang kontradik. Mana orang tu buat benda berkenaan, dah lah dia buat benda tadi. Pertama, tak kena dengan kedudukan yang kendaki. Kedua, dah lah buat benda tu, tak ikhlas pula. Tunggu makan sedap baru pergi. Rumah siapa? Rumah sekian. Oh, dia yang goreng tu. Dia suka goreng ayam. Kita sibuk dengan benda tu. Dan tiada lah. Okay. Dan maksud dia, dan Ibn Abbas mengatakan, tiada untuk mereka sebutan tentang bapak-bapak kecuali apa? Perbuatan atau perakuan bapak-bapak mereka. Sebut kenang tu dengan perbuatan. Bapak aku dulu, kan, dia garang, bapak aku dulu, dia sekian, bapak aku dulu, dia macam tu. Sebut kebaikan bapak-bapak dia. Ketika berkumpul musim haji tu, mereka akan sebut tentang kebaikan bapak dia. Kita berkumpul musim haji, sepatutnya apa? Ingat Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, kita sesat, Allah Ta'ala beri hidayah. Kita hampir dah
binasakan diri kita, Allah Ta'ala selamatkan kita, datangkan kita kawan yang ajak kita buat kebaikan. Semua tadi benda tadi aturan Allah Ta'ala. Kita Allah Ta'ala berikan kita pilihan. Tapi dalam pilihan tadi kadang-kadang Allah Ta'ala berikan pilihan tadi dibantu dengan takdir dia yang banyak. Yang kita nak buat jahat, payah kita pancit. Nak pergi mana? Nak pergi apa? Nak pergi Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe kat Putrajaya. kan? Nak pergi, payah kita pancit dan sebagainya. Tak jadi. Lepas tu hujan lebat. Kan? Itu semua taufik Allah Ta'ala. Dia sekat kita keluar. Sampai last sekali kita hilang minat. Faham tak? Kan tak kata tuan ada minat benda pelik-pelik. Lepas tu last sekali hilang minat dengan benda tu. Cara yang menghilangkan itu Allah Ta'ala yang hilangkan. Kalau minat pula benda yang baik, macam juga yang datangkan minat benda yang baik tadi siapa? Dia juga. Jadi kita kenang macam tu. Kita dapat hidayah ni dia juga yang beri. Dia bantu kita, dia tolong kita. Dia macam seolah kita minta, ya Allah beri hidayah pada aku. Macam dia bawa kita naik kereta, hantar kita sampai ke alamat kita nak. Depan pintu dia tekan loceng pula sampai tu rumah tu keluar. Macam tu sekali dia bawa kita. So takkanlah kita tak nak lagi bersyukur kepada dia. So itu kita kata kenang Allah Ta'ala dengan apa? Perbuatan-perbuatan dia, dengan sifat-sifat dia, dengan af'al dia. Bukan hanya kenang sebut nama. Itu adalah di antara benda yang paling penting sebenarnya dalam sebutan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala turun kepada Muhammad SAW. Bila orang jahiliah buat macam tu dahulu, Ibnu Abbas kata, lalu Allah Ta'ala turun kepada Muhammad SAW. Allah Ta'ala kata, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka sebutlah, ingatlah Allah, kenanglah Allah seperti kenangan kamu, ingatan kamu, sebutan kamu akan bapa-bapa kamu dan ataupun lebih lagi daripada itu. Atau lebih lagi. Kalau bapa kamu bincangkan 3 hari je, Allah Ta'ala kamu bincang lebih lagi. Kamu kena ingat lebih lama lagi. Kalau bapa kamu 3 jam je, maka Allah Ta'ala lebih lagi patutnya. Berkata Ibn Abi Hatim, riwayatkan daripada Anas bin Malik dan juga Abu Wa'il dan Atha' bin Rabah, pada salah satu pendapat Atha' bin Rabah, serta Sa'id bin Jubair dan Mujahid dan lain-lain, seperti pendapat tadi, pendapat yang sama. Walaupun Atha' bin Rabah tadi datang pendapat yang kata sebutan kan, tapi datang juga daripada dia dan juga tabi'in yang lain, bahawa ini dikendaki dengan pengertian sebut Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, kenang Allah adalah apa? Kenang af'al dia, nikmat dia ke atas kita. Mana itu kita itu cara kita kena ingat Allah Ta'ala yang sebenarnya. Bila kita minta ampun, ingat kita minta permintaan pada dia, bukan sebutan mulut semata-mata. Bukan hanya sebutan mulut. Kalau sebutan mulut tadi kita kata orang munafik pun buat. Orang munafik pun buat. Kan orang semayang belakang Rasulullah SAW, orang buat juga. Tapi beza dia adalah apa mereka sebut kat mulut tak sampai ke hati mereka. So untuk kita ni, bezakan diri kita daripada orang munafik. Jangan hanya sebutan mulut semata-mata, tapi bahkan apa? Dilaksanakan oleh hati kita dan juga tubuh badan kita. Faham Jadi bukannya hanya mulut saja. Memang kita nafikan sebutan mulut, bacaan Al-Quran, orang tak faham, Allah Ta'ala insya-Allah akan berikan ganjaran. Macam kita Nabi SAW menyatakan, untuk orang yang baca Al-Quran tu, setiap huruf dia baca ada 10 pahala. Dan 10 pahala tu seperti langit dan bumi, dia tingginya, besarnya. Tapi dan Nabi kata pula, dan aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini antara dalil yang menyatakan bahawa kalau tak faham Quran pun baca, pahala datang. Sebab alif lam mim tu tanya siapa sekalipun, tak ada siapa yang tahu pengertian alif lam mim, tak ada siapa tahu. Tapi Nabi beri contoh dalam hadis baginda SAW bila Nabi kata setiap huruf itu ada 10 pahala. Dan Nabi kata, bukan aku kata alif lam mim itu satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksud dia menunjukkan apa? Tak faham pengertian pun pahala tetap dapat. Itu tak ada hal. Pahala itu satu benda yang lain. Tapi dari segi masalah asas asas macam berdoa dan sebagainya, kita masih tahu apa kita minta. Ni kena baca. Kenapa baca? Tahu orang kata suruh baca. Tak boleh macam tu. Kita kena ada relate diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu bahawa kita minta tadi memang kita minta pada dia. Harap pada dia. Kan kita kata doa pada dia. Kita tahu pergantungan hati kita dengan dia. Bahawa kita betul, kita kata kita ni betul-betul menyerah diri pada dia. Jika tidak penyerahan kita, penyerahan mulut. Orang cakap saya serah pada Allah Ta'ala, tapi hati dia tak ke situ. Doa dia tak kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi kena ada faham dalam pengertian-pengertian apa yang kita buat. Dan paling mudah sekali, paling awal adalah pengertian solat. Kalau payah sangat kan nak harfiah Quran tak dan khatam. Kan pergi buat ustaz ponteng. Buat anda ponteng. buat. Jadi paling kurang, paling simple, lafaz-lafaz apa dan solat tadi jangan tak tahu. Dulu kalau time kecil tak faham, ampun lagi, dah belajar
sampai harfiah dah 3-4 tahun belajar dekat Yayasan Taklim ni, pengertian lafaz solat pun tak faham sampai sekarang, masalah lah. Sebenarnya tadi kita relate diri kita bila kita minta. Pasal benda utama dalam solat tu sebenarnya doa. Ihdinas siratal mustaqim, yang tu bab tu orang tu ihdinas siratal mustaqim, dia minta tiap-tiap hari, tapi tak pernah hati dia buka untuk faham pengertian berkenaan. Pasal awal Fatihah, pujian sanjungan kepada Allah Ta'ala saja. Puji Allah Ta'ala, sanjung Allah Ta'ala, agung Allah Ta'ala. Kan apa dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku bahagikan qasamtu salata baini wa baina abdi qismain. Aku bagikan solat dengan hamba-Ku 2 bahagian. Idza qala al-'abd, berkata seorang hamba itu, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala kata, apa, hamidani abdi, hamba-Ku puji aku. Kemudian dia kata ar-rahmanur rahim, apa, asna alayya abdi, hamba-Ku sanjung aku. Kemudian dia kata malik yaumiddin, maka Allah Ta'ala kata majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Kemudian dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu Allah Ta'ala kata hadza baini wa baina abdi, inilah dia perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Mana aku nak dia hanya minta sembah hanya aku, minta tolong hanya pada aku. Lepas tu wali abdi mas'al, untuk hamba-Ku apa dia minta. Lepas tu kita pun kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala pun kata hadza li abdi, inilah untuk hamba-Ku, wali abdi mas'al, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Maksudnya Allah Ta'ala bahagikan solat. Janganlah tuan-tuan pula macam, tapi ustaz kalau orang tu baca laju dan kau tak nak jawab. Jangan laisa kami mislihi syai', yang banding kau Ta'ala dengan kita. Kita baca panjang ke pendek ke, straight baca ke, tak ada masalah. Maksudnya Allah Ta'ala boleh jawab benda berkenaan. Dan jawapan Allah Ta'ala tu adalah kekal, berterusan. Tak ada pula kejap lagi, ustaz itu letih lah Allah Ta'ala jawab orang ni, jawab orang tu pula. Jangan kita banding Allah Ta'ala dengan makhluk. Maksudnya dia jawab pada semua, siapa sahaja, dan dia tak pernah kurang pun, siapa pun di kalangan manusia ini mendapat jawapan Allah Ta'ala. So Fatihah itu intipati sebenar dia. Tapi berapa ramai orang yang faham? Dia baca sedap kan, baca sedap tu macam orang midi dah baca kan, tapi tak faham, tak boleh lah kan. Sampai bila kan? Ada orang tu sampai sekarang dah umur 40 lebih tak faham lagi Fatihah tu maksud dia apa. Dia baca Fatihah tapi kosong, macam benda aku minta. Bunyi sedap je, bunyi apa, ni kena dot ni kena betul ni. Dia sibuk betul dot, pengertian tak tahu langsung, mana boleh. Dia rukuk subhanallahil azim, apa benda subhanallahil azim tak tahu, sampai Allah Al-Hamidah tak tahu kan. Betul, saya kena faham lah, belajar lah. Takkan itu yang simple pun tak nak belajar. Yang lain tak apa, tinggal tu. Ini yang penting sekali. Anda kena tahu anda lafazkan dalam solat tu minta apa. Paling kurang tak tahulah harfiah, tak hafal tasrif pun tak apa, tapi jangan tak tahu pengertian solat. Banyak sangat orang tak tahu pengertian solat, dia baca apa, tapi alasan dia kerana bahasa Arab. Betul, tapi sampai bila? Takkan sampai sekarang dah umur 40 lebih tak boleh belajar lagi. Ni bukan marah bagi tahu. Tak serius kan? Ni benda serius. Pasal banyak orang neglect. Dia boleh buat benda lain kan, belajar buku kan, baca buku tentang apa, tentang bahasa Arab dan sebagainya, dia belajar. Mutala'atul Arabiyah, ada buku tentang perbualan telefon lah, tentang itik di kandang lah sebagainya, semua dia belajar. Tapi Al-Fatihah itu tak belajar. Kan lafaz saya apa, doa iftitah pun tak tahu baca apa. Dia gaduh pula. Iftitah mana bagi bagus. Masalah doa iftitah tu ada sebutan doa dia, permintaan kat situ. Mintalah apa benda kat situ, ada permintaan dia. Tahiyat tu pun ada pengertian dia. So kita kena baca dan kita kena tahu apa kita baca. Jangan main kosong aja. Sampai bila macam tu sekali kan? Tak kita tak sampai bila tak faham. Dengar lagu Korea menangis jejih air mata. Kan? Dengar lagu Korea tu jejih air mata kan. Tak tahu pengertian apa benda pun. Tapi sanggup belajar pula subtitle. Oh, ini meaning dia bagus. Tapi tak pernah nak belajar tentang apa? Pengertian Al-Quran. Tak boleh lah macam tu. Sampai bila kan? Pengertian lafaz-lafaz solat tadi kena tahu. Memang Allah Ta'ala maha kaya, maha bijaksana, maha pemurah. Dia bagi pada kita pahala sekalipun kita tak faham. Tetapi sampai bila? Kan kita takkan tak ada effort. Effort tak ada langsung. Kan benda lain dia sanggup belajar. Kursus 3 bulan, induksi dan sebagainya kan. Tapi untuk Al-Fatihah, untuk solat dia, Allah Ta'ala maha kaya, maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang. Tapi tak pernah belajar. Tak boleh macam tu. Apa tanda kita betul-betul nakkan apa, devote diri kita kepada Allah Ta'ala. Tak suruh lagi buang harta untuk pergi belajar. Tak suruh pun pergi belajar kat Yaman. Tinggalkan dunia ni, jual syarikat sekali pergi belajar kat Yaman. Tak suruh buat macam tu pun. Kan yang ada kecil tadi, solat kita tu paling simple. Sejak sampai bila nak tunggu apa? Tak apalah, tak faham pun Allah Ta'ala innallaha ghafurur rahim. Habis. Macam tu, habis gila macam tak boleh, tak boleh macam tu.
kena upgrade diri kita. Dalam agama ni anda kena upgrade diri anda. Tak boleh rasa seronok, rasa khayal dengan keadaan yang satu. Anda kena sentiasa rasa diri anda kurang. Iman anda kena sentiasa ditambah. Bukan duduk diam macam tu je, rasa happy, tak apa. Datang insan taklim tu selamatlah tu. Ini apa, ustaz nak tunggu tuan-tuan sekalian apa? Kat tepi lubang kubur. Mana ada? Yang tak ada kerja-kerja. Ustaz dia pun kena soal juga. Semua manusia akan ditanya. So sekarang ni effort kita apa kita buat? Tapi kena belajar, tapi tak sempat pandai. Tak ada hal. Tapi effort dah buat belum? Ada buat effort dan kita bincang lain. Sekarang kata tak buat effort lagi, buat effort daripada sekarang. Jelas? Okey. Lain yang menjawab pula. Siapa yang jawab tu? Okey, baik. Jadi dia kata apa? Demikianlah diceritakan juga daripada Ibnu Jarir, daripada sekumpulan daripada para ulama. Maksudnya memang itu keseluruhan mereka memaksudkan dengan itu maksud fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Ingatlah Allah, kenanglah Allah seperti ingatan kamu, kenangan kamu kepada bapa-bapa kamu atau lebih lagi. Bukannya hanya setakat sebutan nama, tapi apa? Segala af'al, perbuatan Allah Taala kepada kita, kenang dan juga ingat. Itu maksud yang dikehendaki. Okey. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Dan dimaksudkan daripadanya adalah penggalakan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyakkan mengingati Allah Taala, Allah Azza wa Jalla, dan kerana ini tertegak dengan lafaz yang berikutnya apa? Au ashadda dzikra, atau lebih lagi dari segi ingatan. Sebagai apa? Pembezaan. Dan maksud yang dimaksudkan oleh Allah sebut au ashadda dzikra tadi, maksud dia adalah seperti sebutan kamu kepada bapa-bapa kamu atau lebih daripada itu. Lebih dari kalau kamu biasa macam saya kata tadi 3 jam, 5 jam sepanjang hari. Ni hari, siang dan malam. Berterusan, jangan berhenti. Jangan berhenti langsung kalau boleh. Dan au di situ untuk pemastian keserupaan dalam cerita. Dia seperti dalam firman Allah Taala surah Baqarah ayat 74, Allah Taala nyatakan fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Bila Allah Taala sebut berkenaan dengan orang-orang Bani Israel, kita bincangkan dahulu. Kan lepas Allah Taala kata thumma qasat qulubukum, kemudian keras hati kamu. Min ba'di dzalika, setelah itu, setelah kami tunjukkan bukti manusia mati ni boleh hidup balik. Dan depan mata kamu tengok. Macam bila Musa ambil satu bahagian lembu tadi lempang pada mayat. Jadi mayat tu bangun, tunjuk siapa yang bunuh dia. Mana kamu setelah itu Allah kata qasat qulubukum, keras hati kamu. Fahiyakal hijarati, maka dia seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Lebih macam keras macam batu atau lebih keras daripada batu. Okey? Atau maksud dia penegasan, bukannya maksud dia tak pasti mana satu. Dia au ni kadang-kadang maksud dia kadang-kadang untuk apa? Ragu. Kalau ada hadis contoh macam ni, dia kata atau ini, atau ada atau Nabi kata macam ni, maksud dia keraguan daripada perawi hadis. Tapi ini dalam Quran bukan keraguan, ini dipanggil sebagai apa? Penegasan. Pasal Allah datangkan dengan satu level, kemudian level yang lebih tinggi daripada itu. Allah kata keras macam batu hati kamu lepas daripada tengok orang hidup mati balik, orang mati hidup balik. Kamu nampak benda tu, kemudian hati kamu jadi keras macam batu atau lebih keras dari batu. Maksud dia untuk apa? Penegasan, bukannya untuk keraguan. Ataupun contoh macam dalam surah An-Nisa ayat 77, Allah nyatakan yakhshawnan nas. Mereka ni orang-orang munafik ni, ahli kitab ni, yakhshawnan nas. Mereka takutkan orang ramai, bimbangkan orang ramai. Ka khasyatillah, seperti bimbang kepada Allah Taala. Maksudnya dia malu, takut orang tengok. Macam mana takut pada Allah Taala? Tengok, takutkan. Mana orang kata apa, macam takut pada Allah Taala. Au asyadda khasyah, ataupun lebih lagi ketakutan dia, lebih teruk daripada takut pada Allah Taala. Dengan Allah Taala kita tak kisah, tak bimbang. Dengan Allah Taala, dengan manusia lebih teruk lagi. Bimbang akan berlakunya malu kan, malu pada manusia ni. Kita tak patut malu pada manusia. Malu tu bagus, baik. Tapi malu yang utama sebenarnya pada Allah Taala. Pasal kita kata kita kena dah faham bahawa Allah Taala tahu luar dan dalam kita. Kita dengan manusia kita boleh berpura-pura. Orang tak tahu benda, tapi dengan Allah Taala kita tak ada benda boleh kita berpura-pura. Sebab Allah Taala tahu baik dan buruk kita buat. Kita tak tahu benda tu. Jadi kalau orang kata orang tak nak buat tak ikhlas pun patutnya dia faham dah. Kena nak buat kerana apa? Kenapa bang subuh pagi hari ni? Sebab pak mentua dekat rumah. Dia tahu dah. Benda berkenaan Allah Taala tahu. So dia kena baiki niat dia tadi sampai hilang level manusia ni. Maksud dia manusia punya pandangan. Ni yang kita kata kadang-kadang benda yang sering berlaku bila hati manusia terlampau gantung sangat dengan dunia, dia tak boleh hilang. Every time dia buat semua dia tengok orang. Kenapa cari sekian? Orang. Sebab separuh tu yang saya pelik. Dia kata apa? Kenapa ada hidup mewah dan sebagainya? Sebab nak bagi orang tengok orang Islam ni hebat. Sejak bila datang dari Islam diarahkan macam tu?
Sejak bila Islam ajar kita riak? Bukan tak riak. Orang pakai kereta, maksud dia, kenapa ustaz itu tak zuhud? Dia kata itulah. Sebab ustaz tu nak tunjuk pada orang ramai bahawa Islam itu hebat. Tapi sejak bila Islam ajar kita untuk apa? Menunjuk-nunjuk? Tak ada pun. Satu riwayat yang datang yang kita kata dari perbuatan apa yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah ketika mana Umar pergi ke Syam. Tengok dia datang dengan kumpulan besar dan sebagainya. Lepas tu Umar kata, kenapa macam ni? Kan Umar tegur. Dia kata, wahai Umar, dia kata orang ramai di sini di Syam ini, pada orang-orang orang situ hanya akan terima kalau dia kata pemimpin tu jalan macam tu. Diiringi dengan pengiring-pengiring, baru orang akan hormati. Kalau dia kata datang seorang-seorang tepi jalan, di pasar kan, tak ada pengawal, tak ada apa, orang tak hormat. Umar kata kalau begitu tak mengapa, kalau tidak jangan. Umar kata itu. Macam kalau dia kata itulah requirement dia, yes. Tapi dia kata sekarang bukan requirement dia. Bukan requirement kita untuk orang bukan Islam masuk Islam, kita kan tunjukkan kita ada harta. Tak ada. Siapa ajar? Tak ada ajar macam tu pun. Bahkan kita kena setiap kali kita buat kebaikan, amalkan satu kebajikan atau buat satu perbuatan, kenalah utama di Allah Ta'ala, bukannya manusia. Bukan manusia. Manusia ni tak manusia cela kita, puji kita dengan benda kadang kita berbohong pun orang puji. Menipu, bagus. Kan? Oh hebat dia, pandai. Kan? Lepas tu kadang kata kita buat baik pun orang keji. Bangang ni lu bendul sangat apa pasal? Makanlah sikap. Pun salah juga kan? Pasal tak? Kan kita lu bendul kan? Ke polis kata pergi. Pergilah jalan. Dia kena itu. Kita tahan polis tahan kan. Pasal masuk dalam kereta. Lepas tu tahan ke tepi, saya berhenti kan. Lepas tu polis masuk tepi, saya ke tepi lah. Saya turun motor, matikan enjin. Lepas tu semua polis tu tak nak datang kat saya. Seorang tu pergi sini, seorang pergi sana. Lepas tu seorang tu datang kat saya. Pergilah jalan. Kata encik tak kena saman lagi. Lepas tu saya cerita dengan ada orang yang kata, "Asal tak pula?" Dia kata, "Lah, takkan nak bohong pula kan?" Dia kata, "Kenapa tak pergi lagi?" Saya kata, "Saya tak kena saman lagi." Oh dia ke? Sini dia kata. Itu lawak jugalah. Tapi cerita dia buat macam tu pun orang kata bodoh. Betul tak? Ada orang kata macam, bodohnya. Kan rezeki tu. Kan rezeki terpijak terlepas kan. Terlepas diri. Macam mana? Boleh tahan-tahan pun tak ada saman. Dia tu jalan. dia tunggu. Saya pergi tunggu lama. Saya kata pasal lah dia tak saman-saman lagi ni. Lepas tu tiba lagi. Bukanlah sebab kita jampi muka orang tu. Bukan, ada orang kita pergi jampi custom Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Apa pasal kan? Kalau patut kena. Bawa benda barang banyak tak usah kisahlah. Kalau tak kena. Sibuk sangat. Dia sibuk embus kan. Embus muka custom. Macam mana Islam macam ni kan? Kita tahu contoh macam ni, kalau kita langgar kan, kita memang salah. Orang sama dengan kita, sama je lah. Masalah dia kita tak dosa pun. Bahkan kita buat benda berkenaan macam undang-undang atur kan, jalan tak ada masalah. Tak rugi duit kita tu, kita kalau tak duit tu okey duit kita saman je kan. Kalau letak pada benda haram, dosa tak? Letak pada benda yang harus ataupun halal, sedia pahala lah, apa masalah dia? Yang penting kepala kenapa? Tak faham betul. Yang itu kok bohong pun orang punya. Bajet lari ya. Bajet lari tu sebab masalah dia rezeki kita Allah Ta'ala aturkan. Kan? Kalau kita faham rezeki kita di tangan Allah Ta'ala, kan tu kata zuhud itu bukan maksud dia orang tadi dia sikit harta tak ada benda sekian, tak, dia percaya apa di tangan Allah Ta'ala lebih daripada kat tangan dia. Itu zuhud. Bukan maksud dia zuhud ni tadi orang tu tak ada apa, simpan harta, takut berjaga-jaga dan sebagainya. Bukan. Zuhud itu adalah anda lebih percaya apa di tangan Allah berbanding apa di tangan anda. Itu zuhud. Ini kita pening kepala kan. Bila adik aku kan. Bila adik aku kan. Itu masalah lah. Maksud tak percaya dengan rezeki Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala. Macam mana kita kata menyerah diri? Itu masalah dia. Menyerah diri pada Allah Ta'ala. Tapi bab ini pun tak lepas. Bab ni pun tak lepas. Bab rezeki ni pun kita boleh goyang-goyang lagi. Belum lagi bab mati. Sakaratul maut nanti macam mana pula? Kan ini yang duniawi pun tak lepas. Yang ukhrawi macam mana? Itu sebab kita kata kena jaga sikit. Manusia ni puji kita, keji kita, tak kira apa kita buat. Kita baik pun kena keji, kita jahat pun boleh mendapat pujian. Boleh puji. Pandainya kau. Pandainya kau. Macam mana kau tipu? Kan ada orang puji pula dengan menipu. So konsep dia sekarang ni maksud dia, jangan tengok sangat pada manusia. Kalau betul nak ikhlas pada Allah Ta'ala, jangan pandang sangat dengan teguran manusia. Manusia ni boleh puji anda, keji anda, ikut apa yang
aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat siapa dia nak, Allah Ta'ala hina siapa dia nak. Kena ingat macam tu je. Dan itu kita kata apa, yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan siapa kau nak, engkau hina siapa kau nak. Itu Allah Ta'ala punya aturan. So bila jatuhnya seorang itu, maka itu aturan Allah Ta'ala. Naik seorang itu dipuji Allah Ta'ala oleh orang ramai pun aturan Allah Ta'ala. So kita tak boleh kita nak dengki dengan manusia. Belajar benda ni kita tak boleh dengki lah. Orang dapat lebih macam, saya ada lebih. Tak ada, tak payah. Aku menjaga kain, dia punya kain juga. Asal dia kaya, aku tak kaya. Jangan ya. Jangan kita keluar benda tu. Pasal itu adalah aturan Allah Ta'ala. Kalau kita nak elokkan, buat effort, berdoa, minta Allah Ta'ala. Kemudian elokkan apa kerja kita buat, minta rezeki Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri, alhamdulillah. Tak beri pun tak sedang bimbang, doa kita berjalan. Doa kita sedang berjalan. Sama ada sampai ke akhirat atau menjadi bantuan untuk kita di dunia ini. Tak saya bimbang, pasti akan berlaku. Jadi maksud dia, bila ada manusia ni dia kata yakhshawnan nas, mereka ditakutkan orang ramai, ka khasyatillah, seperti takut Allah Ta'ala, au asyadda khasyah, ataupun lebih takut lagi, au asyaddu khasyah, ataupun lebih takut daripada berbanding dengan takut pada Allah Ta'ala. Ini bukan maksud dia ragu, ini maksud dia apa? Perbandingan ataupun penegasan. Dan dalam surah As-Saffat ayat 147, Allah nyatakan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, kami utuskan dia kepada 100,000 orang ataupun lebih. Okey, maksudnya dia ada pembetulan kat situ. Fa arsalnahu, dia apa? Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Maksud dia lebih itu bukan maksud dia Allah Ta'ala ragu-ragu. Maksud dia untuk penegasan. Mana ini ataupun lebih ramai lagi dia itu. Okey. Dan juga dalam surah An-Najm ayat ke-9 Allah Ta'ala nyatakan fa kana qaba qausaini aw adna. Maka dia ni adalah jarak dia di antara jarak dia dua seperti apa qausain, dua busar panas, au adna atau lebih hampir. Yang Nabi SAW nyatakan apa? Yang dikata adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam yang nampak dua kali ketika mana apa di antara yang itu. Dan surah An-Najm ni juga Jibril alaihissalam, bukannya Allah Ta'ala. So ikut pendapat yang paling kuat di kalangan para sahabat. Jadi maksud dia menghampir tadi jarak dua busar panah atau kurang dari itu, maksud dia bukannya ragu-ragu. Maka ini semua sekali bila dalam Quran Karim datang au macam ni bukannya ragu-ragu. Dia datang ini untuk apa? Untuk pemastian. Cuma apa tu, penegasan atau penambahan penjelasan, penjelasan. Ya, bagi merealisasikan apa, bagi mentahkikkan, memastikan perkhabaran mengenainya, dia macam tu atau lebih lagi daripada itu. Maksud dia, bukannya keraguan. Ya, itu kena faham bukan dalam Quran tak ada keraguan. Kalau Allah beritahu, kita boleh kata macam, kenapa tak sebut satu je nombor? Kan, kenapa sebut macam itu atau? Tak payahlah. Itu Allah Ta'ala berikan sebagai tanda bahawa itu adalah penegasan. Mana kamu patut buat macam ni atau lebih lagi daripada itu. Mana ingatlah bapa Allah Ta'ala sebagaimana kamu ingat mak bapak datuk dan nenek kamu dahulu, atau lebih lagi daripada ingatan kepada datuk dan nenek kamu. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi daripada yang asal yang kamu biasa buat. Kemudian Allah Ta'ala beri petunjuk kepada berdoa atau menyeru kepadanya setelah banyak mengingati Allah Ta'ala. Lepas kita banyak berzikir kepada Allah, maka kita disuruh supaya apa? Berdoa kepada dia. Kerana apa? Kerana ia adalah tempat atau kedudukan yang menjadi diyakini untuk dapat pemakbulan. Lepas kita ingat Allah Ta'ala dan sebagainya, maka confirm kedudukan kita dengan Allah Ta'ala akan makin dekat. Dan Allah Ta'ala akan ingat kita pula. Kita sebut Allah Ta'ala sebut kita balik. Atau kita kenal Allah Ta'ala, kenang kita balik. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala kenang kita di hadapan para malaikat. Macam orang-orang yang pergi pada hari Arafah. Tengok golongan yang berada pada hari Arafah. Kan orang-orang berkenaan kan orang yang duduk hadir pada di Arafah pada hari dengan kusut masa yang berdebu. Allah Ta'ala sebut mereka di hadapan para malaikat. Allah sebut mereka. Atau macam kisah yang kita baca itu berkenaan dengan tajuk surah Al-Hasyr. Sebenarnya dalam kelas malam kita surah Al-Hasyr bila Allah Ta'ala puji tentang orang Ansar. Orang Ansar. Seorang Ansar ni dia datang terima tetamu. Rasulullah SAW tak ada benda nak bagi orang tu. Nabi kata siapa nak ambil dia tetamu, dia bawa balik rumah. Dia buat kat rumah dia macam kita ceritakan. Dia bagi tamu dia makan, habis, bagi kenyang. Dari sorok. Tapi besok paginya Nabi kata Allah Ta'ala ketawa terhadap si fulan suami isteri tadi, yang mereka sanggup untuk menyorok daripada tamu dia, tak tahu berkenaan dengan makanan tak ada. Dia bagi makan tamu dia kenyang, sedangkan dia tak makan pun pada malam berkenaan. Jadi perbuatan mereka nyorok tadi, Allah Ta'ala ketawa terhadap mereka. Allah Ta'ala takjub terhadap mereka. Jadi benda ni Allah Ta'ala, bila Nabi ceritakan, maksudnya para malaikat pun tahu. Bayangkan manusia ni Allah Ta'ala sebut tentang dia, Allah Ta'ala puji dia. Kita ni kalau kata Perdana Menteri sebut nama kita, saya suka ustaz sekian, rasa happy tak? So dahsyat tu disebut. Kalau orang belajar silat, Tok Guru sebut nama dia,
Oi, ada harapan tu. Kan? Jadi tapi bayangkan sini, Allah Ta'ala sebut anda. Lagi besar dah kedudukan dia. Tapi manusia tak nak kerja ni. Okay, tapi kena ingat, lepas daripada orang tu banyak berzikir dan sebagainya, maka memang di situ adalah kedudukan paling layak untuk dapat apa? Pemakbulan doa. Maka Allah Ta'ala apa? Suruh supaya mereka berdoa. Dan Allah Ta'ala mencela siapa-siapa tak minta melainkan pada apa? Urusan dunia saja. Tapi Allah Ta'ala beritahu juga, Allah Ta'ala tahu bahawa manusia akan minta. Tapi kalau manusia minta dunia saja, maka Allah Ta'ala cela. Dan dia ni dan keadaan orang ni berpaling daripada akhirat. Maka Allah Ta'ala sebut, faminan nas, maka di kalangan manusia ini, man yaqulu, ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia. Minta semua dunia. Dunia semua. Ini adalah benda yang paling salah. Dan pasal orang tersebut, dia minta. Kita kata dunia itu ada, minta pohon. Tapi jangan jadikan keutamaan. Anda minta. Tapi kadang ada orang, dia baru ni jumpa makcik tu kata, anak dia kata, ustaz ni dia kata hati dia orang dah mati dah, tak ada dah nak ingat-ingat dunia. Dia cakap macam tu. Lepas tu makcik dia kata, saya kata, mana ada makcik tak ada macam tu. Manusia juga kan, kahwin, beranak dan sebagainya, ada rumah, ada harta, ada. Masalah mungkin tak zahir je. Setiap manusia diuji Allah Ta'ala. Mungkin ada orang kata ustaz ni mana dah mati ke, tak ada nak hiburan ke, tak ada sekian ke, tak ada sekian ke, tak. Manusia sama je. Cuma setiap manusia ni uji Allah Ta'ala dengan perbezaan, ujian berbeza-beza. Tapi yang asas ni sekarang ni, untuk tidak mengharapkan dunia, kena pada semua. Baik orang tu belajar agama ke tak belajar agama, dia mesti dalam hati dia, perkara utama yang dia buat adalah apa? Untuk akhirat semata-mata. Cari akhirat, bukan cari dunia dahulu. Dunia ada, anda kena fikir itu adalah bonus Allah Ta'ala berikan. Kalau ada dunia, akhirat tetap akan apa? Anda akan hadapi. Yang dunia ni sementara saja. Kan 60 tahun, 70 tahun, kemudian anda akan tinggalkan dunia ni. Sayanglah mana pun dunia anda sayang, anda akan pisah dengan dia. Okey? Anda akan pisah dengan benda berkenaan. Mana nak kumpul lah mana banyak pun, anda akan apa? Tinggalkan benda berkenaan. Harta kita ditinggalkan. Takkan ada kita bawa mati. Bawa mati pun tak berguna. Kalau bawa mati pun tanam sekali dengan apa jam ke jam mahal kan? Jam 120,000. Ada rupanya benda macam ni. Pernah tengok? Saya tengok dekat Pertama Kompleks. Bukan Pertama Kompleks, dekat Sungai Wang Plaza. Ada kedai tu kan? Kedai tu dia kedai tu, guard dia, luar kedai ada guard, dalam kedai pun ada guard. Saya tengoklah jam tu kan, jam tu 120,000. Saya kata gila kan, pakai kat tangan. Mana rumah berjalan. Rumah flat lah. Rumah flat berjalan. Zaman dulu kan sebut rumah ni kan, rumah flat berjalan. Gila ke kan? Tapi ialah, konsep bukan macam ni. Pertama sekali, memang manusia ni nakkan dunia, Allah tak, itu memang tabi'i Allah tak jadikan kita sayangkan dunia. Tetapi benda tu jangan jadikan kerunsingan utama. Kita bimbang tentang anak kita, bagus. Tapi jangan jadikan keutamaan. Faham? Maksud dia, ya, tak lulus je SPM, Allah habislah anak aku, tak ada masa depan. Sebenarnya kita tahu bahawa rezeki Allah Ta'ala yang aturkan. Kan? Kita kena faham bahawa konteks bimbang tadi tu, dia ada kadar dia. Sebelum kita macam sekarang ni orang bincang berkenaan dengan apa, kiamat akan berlaku. Kan akan sekian, sibuk yang ini kata bumi boleh paksi berubah lah dan sebagainya. Macam-macam benda keluar. Tapi kena faham bahawa sebenarnya sebelum yang kiamat besar, anda ada kiamat kecil. Yang lebih awal mungkin daripada yang besar tadi. Bahkan lebih penting kepada anda banding yang besar tadi. Masa dunia ni pecah ke, roboh ke, jatuh ke, terbelah ke, kiamat ke dunia ni, kiamat dunia ni, anda tak ditanya. Allah tak tanya kenapa anda biarkan kiamat berlaku. Ada benda dengan ayat tu. Pasal orang kan, dia ada dengar SMS hantar, oh, kerajaan Saudi telah meninggikan bangunan, dan meninggikan bangunan ini adalah di antara tanda kiamat. Apa? Ingat kalau tak tinggi bangunan, kiamat berhenti. Kita buat sekali, buat ni, hantar pada Dubai dan sebagainya, hantar supaya robohkan bangunan besar, buat rumah kecil je. Lepas tu kiamat tak jadi. Boleh dari kiamat? Boleh dari kiamat ke? Tak kan? Macam ni kita tengok kat cermin, nampak mata dah berkedut, pipi dah tak anjal kan, tak ada kolagen kan. Tak ada kolagen, tak ada sekian, mata dah pudar. Itu semua tanda-tanda kiamat, tanda kematian anda yang dah hampir, yang tak ada kaitan dengan masalah dosa pahala. Tak ada dosa pahala kat situ. Pasal anda tak selamat atau tak binasa dengan benda berkenaan. Tetapi kalau anda sedar diri anda, dan anda mula beramal untuk diri anda bagi menghadapi kematian berkenaan, iyalah, boleh jadi pahala. Mana datang keluar benda sekian, nampak ada uban dah,
Oh, kita ingat Allah Ta'ala. Maka itu jadi kebaikan. Tapi ada uban, pahala ada dosa, tak ada. Tak ada dosa, tak ada pahala. Macam tu juga masalah apa? Imam Mahdi keluar ke? Tak keluar ke? Isa turun ke? Tak turun ke? Matahari terbit barat ke tak terbit barat? Anda tak ditanya. Yang kelam kabut menggelupur kat situ kenapa? Tak, saya perasan dalam akhir-akhir ni banyak orang hantar SMS ke WhatsApp kan. Dia sibuk tentang bumi berubah, ini sekian. Soalan, anda buat kerja apa? Saya tanya ni masing-masing. Kan, bumi kiamat ke tak kiamat, anda tak ditanya. Allah tak tanya, kenapa kau biarkan kiamat berlaku? Tak. Allah akan tanya. Allah akan tanya apa? Macam Nabi, bila seorang lelaki tanya, dia kata, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi kata apa? Apa kau siapkan untuknya? Apa kau siapkan untuk kiamat tadi? Yang kau sibuk tanya kiamat tu bila, tak penting. Yakin ia ada, betul. Nampak tanda tadi makin kuatlah kita ibadat, makin kuat kita beramal. Bukan nampak tanda tadi kita nyorok. Gimana pergi solok dekat lautan. Betapa? Sebab apa? Nak minta apa? Keampunan Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala ajar macam tu? Tak ada ajar macam tu pun. Maksudnya anda kena beramal sekalipun besok kiamat. Nak terbit matahari di barat tadi. Nanti terbit barat. Dekat tangan anda ada apa? Ada benih, tanam. Jangan hiraukan berkenaan benda tu. Anda tetap dalam masalah amal anda, Allah Ta'ala masih lagi kira berjalan. Yang pening kepala berkenaan dengan tajuk matahari terbit barat ke benda sekian. Bimbangkanlah diri anda. Jagalah keselamatan anda masing-masing. Bukannya sibuk dengan orang lain. Sibuk orang ni, orang tu dan sebagainya. Bukan kerja kita. Kerja kita gini. Allah Ta'ala akan hadapkan kita dengan kematian. Apa kita siapkan untuk kematian kita? Itu banyak orang lupa. Sibuk kadang-kadang dengan tajuk tentang kiamat ni kata tak. Memang dahulunya tak kurang timbul. Sebab ahli sains dahulu, tahun 60-an, 50-an dahulu, mereka banyak lebih percaya alam ni statik. Tak bertambah, tak berkurang, tak berubah. Maka dengan sebab itu, manusia pun sibuk dunia, tak kisah berkenaan kiamat sangat. Tapi bila akhir-akhir ini, start daripada tahun era kurun ke-20, 21 ni, kebanyakan orang ahli sains percaya dunia ni akan kiamat. Maka dia kata matahari akan padam, graviti bumi akan hilang. Buat filem lah kan, graviti bumi akan hilang. Kemudian itu semua sekali cerita tadi memberikan alasan bahawa dunia ni akan musnah. Dan lepas tu orang ramai pun bila dah saintis kata akan musnah, dan Nabi kata awal lagi. Sebelum saintis lahir pun, sebelum atuk nenek diorang dulu kata dunia ni statik, tak ada kiamat, Nabi dah cakap dah ada kiamat. Dah lama dah dikatakan kiamat itu ada. Tapi masalah bekerja untuk kiamat tu yang penting. Bukan masalah kiamat tu berlaku ke tidak. Bila dan saintis kata semua kelam kabut. Habislah kita. Yang beli barang banyak-banyak pun, simpan stor kat rumah. Kalau nak kiamat, anda beli nasi banyak-banyak pun tak boleh makan. Percayalah cakap dia. Kerana gegaran tu, gempa yang berlaku, Allah jadikan gempa tu berlaku di seluruh dunia ni, tak ada masa nak makan. Tak ada alamak, nak makan, tak makan lagi, tak ada. Televisyen cerita pun tak ada, sibuk dah. Yang sibuk mingguan apa cerita minggu ini. Tak ada kerja lain ke? Kalau hari Ahad sibuk melodi baru ni saya dengar cerita, ada orang tu rasa sedih sebab tak boleh tengok melodi. Sebab dia kerja hari Ahad. Apa hal? Takkanlah kena dengan dunia semata-mata. Ini tercela. Allah Ta'ala cela orang macam ni. Orang-orang yang sibukkan dunia. Setiap hari dunia. Ini sibuk nak makan apa, ini sibuk nak makan apa dan sebagainya. Semua sibuk tentang dunia semata-mata. Tak sibuk tentang hari kematian yang menghadap Allah Ta'ala nak jawab apa. Kita tahu ke ekonomi pun macam tu juga. Kita nak ke ekonomi yang baik. Tapi bukan mengatasi kepada apa? Akhirat. Takkanlah kita nakkan keseronokan kan. Contoh macam nak supaya orang datang dakwah Malaysia, kemudian disediakan arak. Kenapa? Jawapan yang terbaik saya tengok, saya baca jawapan menteri daripada Brunei. Bila orang bukan Islam minta supaya buka kedai arak dan sebagainya, dia jawab apa? Dia kata kalau nak mandi, nak minum arak, pergi duduk kat negara masing-masing. Datang sini nak tengok negara Brunei kan, nak tengok negara Brunei. Kalau dekat negara mereka nak mandi arak pun mandilah arak. Kat sini bukan tempat dia. Ni dia kata bagi sikit, nanti dia buat lagi. Bagi 1 bar, dia minta 2 bar. Bagi bar, dia minta kelab malam. Bagi kelab malam, dia minta tarian bogil. Tarian bogil, dia minta sekian. Habis macam tu. Apa sal? Kan kita ada culture kita sendiri. Kenapa kena ikut bangsa asing punya culture? Dalam masalah hiburan tadi, tak perlukan benda berkenaan. Tak perlu Hard Rock Cafe. Serius tak? Tak perlukan pun. Kan untuk setakat tak perlukan. Tak, kenapa kita tak tunjukkan kita ni Muslim, kita ni mukmin, kita ada kecantikan alam ini tak ada kaitan dengan arak tadi. Kenapa tak boleh tunjukkan benda berkenaan? Kenapa nak tunjukkan macam tu? Nakkan kaya, tapi kenapa mesti benda haram? Diselitkan benda haram celah tu. Tak takut Tuhan ke?
Kalau tak tanya nanti kenapa kamu buat benda macam ni, tak nak jawab apa. Yang kita sama kita faham lah. Kalau menteri-menteri tak faham juga, belajar sepatutnya. Kan serius, benda ni serius. Kita nak orang datang Malaysia, tapi jangan sampai ajarkan macam tu. Kan? Benda-benda macam ni tak patut berlaku. Patutnya kita semua sedar akhirat itu yang utama. Kadang-kadang yang parti politik macam tu juga. Kan macam kes baru ni apa, Jais buat kerja tarik Bible. Seriously, ikut enactment, apa yang dibuat oleh Jais tak salah langsung. Confirm tak salah. Macam mana dahulu Datuk Cantik, kes Datuk Cantik dulu, yang bila Datuk Ishak Baharom punya arahan kan, ditangkap perempuan cantik ni. Macam itulah keadaan yang sekarang ni. Dulu sokong, sebab apa? Sebab bertentangan dengan kerajaan punya ni. Sekarang ni pasal bila dibuat oleh Jais dia orang tak suka, tiba-tiba semua senyap. Semua tak cakap. Kenapa? Kenapa tak sokong? Sokonglah. Sebab benda berkenaan dah enactment tak boleh pakai. Kenapa nak tunjukkan lagi? Keluar pula ada kumpulan-kumpulan tertentu, NGO Islam pun sokong sama, kata tak boleh buat tindakan drastik dan sebagainya. Seriously, itu undang-undang. Kalau hari tu Datuk Cantik, kita sokong apa Ishak Baharom punya pendirian, hantar Jais untuk tangkap. Kenapa yang tak sokong? Kerana dia bukan kawan kita. Kerana hari tu dia tangkap ustaz kita, macam tu. Ustaz kita kena tangkap, kita pun tak nak sokong dia. Tak boleh lah macam tu. Mana jangan kita, permusuhan kita dengan dia menjadikan kita tak sokong benda ni betul dia buat. Dia panggil karut kadang. Pasal apa? Political mileage, nak sibuk, nak menang dan sebagainya. Ini salah. Haram dalam Islam. Kita kena ingat akhirat. Allah tanya sikit nanti, nak jawab apa? Ya Allah, aku tak buat benda tu sebab apa? Sebab aku rasa kan kalau kita lupa ke Allah Ta'ala tak ada kalau pada dia? Faham tak? Dia tanya dengan apa depan mata kita, apa kita buat. So konsep akhirat itu utama, kena jaga betul-betul. Mana nak tengok apa kan, bimbang anak kita sakit. Ya, tapi kena ingat juga apa? Jangan sampai dia masuk neraka. Ni kadang orang takut anak kan sakit, hantar pergi cucuk ini cucuk itu dan sebagainya. Tapi bila anak dia buat benda belajar benda haram, tak bimbang pun. Macam baru di televisyen. Ni marah juga ni. Kan Unify ni siapa kerja telekom dan sebagainya, kena peringatkan balik. Siapa ni tengok ni kan? Okey. Dalam Unify, ketika perayaan Krismas baru ni, diletakkan seorang mak saleh, tak tahu bangsa apa, wallahu alam, budak Melayu Islam 3-4 orang ni pergi buat bungkus hadiah Krismas. Dia kata menyebarkan apa roh Krismas. Seriously? Gila ke? Kan mana sensitivity? Kalau dia kata katakan hari berkenaan. Ni kena ingat. Hari perayaan bukan Islam. Anda tak layak dan haram anda cakap pada orang bukan Islam tadi, selamat hari raya apa benda sekian, yang keagamaan. Sebab ikut sentimen simple je. Simple sentimen. Contoh, kalau ada yang kata orang tu dia bunuh bapa awak. Tak payah bunuh lah, dia kutuk bapa awak. Bapa tuan-tuan sekalian. Kemudian dia buat hari sambutan tahunan. Sambutan. Dia pakai kenduri lah, kenduri. Dia kutuk bapa kita. Terang-terang dia kutuk bapak kita, ataupun apa hak bapak kita dirampas. Kemudian dia buat hari perayaan, kenduri dan sebagainya, dia ajak kita makan. 5 saat dari sekarang, anda pergi makan tak? Tak hengin kan? Bila ada orang kata ada Tuhan selain Allah Ta'ala, kenapa datang pergi makan juga? Ada orang kata Allah Ta'ala bukan hanya Tuhan, ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Tak ada sentimen langsung, kita rasa macam demi perpaduan masyarakat kita makan juga. Gila ke? Kan, kalau bapak kita lagi besar dari Allah Ta'ala ke? Takkanlah bapak kita punya kehormatan dengan kemuliaan Allah Ta'ala tinggi bapak kita punya kehormatan lagi daripada Allah Ta'ala punya kemuliaan. Confirm kita salah. Tajuk bukan keagamaan, silakan. Tapi bila benda keagamaan, tolonglah elakkan. Takkanlah tak pandai-pandai lagi, dah lama dah hidup. Kan? Geram betul kadang tengok ni. Kalau dia kata budak kecil bagi tak kena, budak muda bagi tahu pada orang tua. Memanglah orang kata macam budak ni macam kasar. Tapi seriously kata orang tua tak faham lagi. Benda lain tak ada masalah. Benda keagamaan ni jaga. Serahkan benda lain. Ada orang cerita, saya tanya saya, dia kata ustaz, dia kahwin Muslim kahwin dengan non-Muslim, non-Muslim masuk Islam lah. Lepas tu keluarga non-Muslim tadi. Kadang-kadang ni mak makcik-makcik yang non-Muslim ni kan, dia kadang-kadang tak berpegang Kristian sangat pun. Tapi time Christmas dia sengaja pergi rumah anak-anak dia yang Islam. Nak supaya jangan sampai anak cucu-cucu dia lupa tentang Christmas. Jadi dia orang tanya saya kata tak boleh. Dia kata bang, tapi yalah, dia kata ustaz, tapi problem dia ni mak saya. Saya kata betul. Celah saya kata. Abang cakap pada mak mentua abang, akak pun cakap macam ni. Mak lapar, mak sakit, kami bagi makan. Mak nak temankan jalan-jalan, kami pergi jalan dengan mak.
Mak nak pergi mana? Mak punya hospital, saya tanggung mak punya bayaran. Mak nak pergi melancong, saya bayar duit. Mak nak apa? Satu benda saya tak bagi. Anything else saya bagi. Kan mak masuk rumah nak bilik aircon. Bilik nak aircon, nak aircon paling mahal, saya belikan. Kalau saya ada kemampuan, saya belikan. Nak kereta, kalau dia kata kemampuan, saya belikan kereta baru. Tapi untuk beri tentang Allah Ta'ala, tidak. Satu tu je. Yang lain beri selain yang sama. Gelak ketawa, tempuk tampar, kan? Tempuk tampar tak ada kan? Nak gurau-gurau, silakan. Tapi satu benda tidak diberikan. Itu apa? Allah. Hak Allah Ta'ala jangan serahkan. Tu je. Yang lain tak apa. Kan? Nak teman, nak sembang, nak gurau, nak apa, silakan. Nak jumpa, nak lawat, nak ziarah, silakan. Pergi rumah dia, berjalan-jalan, silakan. Occasion ketuhanan tadi, tidak. Itu je. Jaga tu je. Lain tak ada masalah. Kita dengan Islam, non-Muslim dengan Islam ni, kita kata kalau non-Muslim terjatuh tangga kan, patah kaki, anda hantar dia pergi hospital, anda tanggung semua bil perawatan kaki dia sampai habis ribu-ribu pun. Tak ada masalah, Islam tak pernah sekat. Kan dia jatuh, anda angkat, dia masuk kereta, berdarah kereta kena darah dia. Tak ada hal, Islam tak pernah larang. Tak ada kata najis kat situ. Tetapi apa? Ketuhanan tidak. Toleransi berkenaan ketuhanan tidak. Tu je. Simple je. Pasal apa? Tajuk kita akhirat, bukan dunia. Untuk duniawi ni Allah Ta'ala benarkan kita buat. Untuk akhirat tidak sekali-kali. Sebab kenapa Allah Ta'ala cela siapa-siapa yang berkata Rabbana atina fid dunya saja. Dan Allah kata wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sedangkan tidak ada untuk dia di hari akhirat sebarang apa? Sebarang habuan. Maksud dia sebarang habuan ataupun sebarang ganjaran. Dan merangkumi celaan ini apa? Menjauhkan diri daripada menyerupai dengan orang macam ni. Maksud dia serupa dengan orang macam ni pun tak boleh. Kalau boleh kita kata jangan kita serupa pun dengan orang macam ni. Elakkan. Kalau kita trend orang macam tu yang suka dunia ni, trend dia apa? Mesti pergi wayang. Dan jangan pergi wayang lah. Trend orang yang suka dunia. Apa trend orang suka dunia? Maksudnya jangan serupa pun dengan mereka. Pasal Allah Ta'ala kata wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil khalaq. Allah Ta'ala berikan contoh dengan apa? Doa mereka. Perangai mereka pun jangan ikut. Doa mereka jangan buat. Perangai mereka pun jangan tiru. Elakkan. Ini so lari daripada perangai ini. Pasal Allah Ta'ala apa? Kata hari akhirat tak ada sebarang habuan. So manusia mengejar untuk dunia. Kadang itu yang kita kata dunia tadilah, materialistik. Ada juga orang yang macam beramal dengan zikir-zikir untuk dunia semua. Zikir untuk terbang, zikir untuk kuat. Terbang kat mana? Dunia saja. Kebal, dunia saja. Orang hormat, dunia saja. Apa guna? Kenapa nakkan dunia semata-mata? Kau sibuk kan zikir-zikir kebal. Soalan mana? Dekat dunia je lah. Kalau akhirat dilempang naik malaikat, kebal tak? Tak kebal. Tak kebal tak payah. Tak serius. Masa banyak orang dia sibuk ajarkan benda macam ni. Dia kata kalau awak nak sekian orang hormat awak, kita nak kalau dia malaikat hormat kita, jumpa kita bagi salam. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Tapi itu hanya berlaku akhirat kalau kata orang tu beramal dengan betul. Bukannya kita buat kat dunia supaya orang pandang kita rasa hebat. Tak payah. Tak penting pun. Pasal orang tak sayang kita pun, Allah Ta'ala sayang kita dah penting. Itu cukup. Banyak orang kita tak jumpa benda ni, dia sibukkan dengan apa? Dunia. Tu yang timbul zikir dunia. Kan? Selamat rumah daripada syaitan, daripada hantu-hantu. Pagar dengan ayat ini, ayat itu. Kalau yang Nabi ajar tu sunnah. Itu Nabi orang kata sunnah. Bahkan banyak orang tak buat. Banyak orang tak buat. Panjang sangat Ustaz surah Baqarah. Kan? Bagi surah Yasin tak apa kot, baca 3-4 kali. 3 kali saya baca Ustaz. Surah Baqarah payah sikitlah, panjang. Kan? Nabi bagi tadi ikut sunnah. Itu bila kita buat, menjadikan apa? Percaya kita kepada ajaran Nabi SAW. Itu lain. Adapun yang lain, orang bagi ni, paku ini, letak ini, semua dunia. Kalau letak benda sekian, syaitan tak masuk. Kalau letak sekian, hantu tak masuk. Kalau letak sekian, pencuri tak masuk. Semuanya dunia. Amalan dunia. Zikir dia dunia. Zikir untuk kaya, doa untuk kaya. Kan? Kenapa? Kenapa duniawi semua tu? Dan saya pelik pula tu, yang tukang sebarkan ilmu-ilmu macam ni, tok-tok guru juga. Pakai serban, pakai jubah. Kan? Kemudian kata kita ni nak akhirat, wali-wali Allah tu kita tiru wali-wali Allah. Tapi bab kenaan dengan doa, semua sekali dunia. Perasan tak? Jangan kalau rumah takkan masuk sekian, baca zikir sekian, ratib ini, ratib itu. Semua duniawi. Janji dia tu semua janji dunia. Tak ada janji akhirat. Tak ada janji akhirat. Perasan tak? Ini kita kata takkanlah kita pun amal untuk dunia semata-mata. Kita nakkan akhirat semata, yang kita dunia ni dapat itu bonus. Dapat itu adalah benda anugerah tambahan Allah Ta'ala. Tak dapat pun kita tak rugi apa-apa. Telah berjalan simpanan kita hari akhirat. Kita buat apa-apa ibadat kita happy.
tenang kita. Sebab apa? Telah berjalan ke akhirat. Bahkan bila tak dapat tu lagi gembira kita. Sebab bila tak doa-doa tak dapat. Kita kata apa? Pasal Nabi kata 3 doa kan. Either Allah Ta'ala berikan apa kita minta, dan Muslim Ahmad, atau Allah Ta'ala berikan simpanan untuk hari akhirat sebagai syafaat untuk kita, atau Allah Ta'ala jadikan tolak bala yang akan menimpa kita setara dengan doa kita. Dan kalau doa kita patut miskin, tapi Allah Ta'ala doa kita untuk Allah Ta'ala jadikan kita berharta. Jadi tertolak, jadilah sederhana, tak miskin. Itu contohnya. Maksudnya kalau tak dapat tu kita lagi happy sepatutnya. Bukan bila dapat baru happy. Tak dapat tu baru happy. Sebab apa? Simpanan akhirat banyak dah doa. Tak, Allah Ta'ala tak bagi, insya-Allah dekat akhirat nanti Allah Ta'ala akan kata kepada kita, aku tak beri kau perkara sekian, perkara sekian, perkara sekian, hari aku ampunkan dosa-dosa kau. Lebih besar. Dia manusia tak nak yang tu, nakkan semua dekat sini. Tu Allah kata bal tuhibbunal ajilah. Kamu semua sukakan apa? Yang segera. Wa tadharunal akhirah. Kamu biarkan akhirat. Kamu biarkan yang akhirat. Dia jaga bab ni. Kan? Dan dia kata apa? Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dahulunya satu kaum golongan Arab ni, mereka datang ke Mauqif. Ada orang Arab ni yang daripada bangsa-bangsa Arab ni datang ke tempat-tempat, duduk di Arafah, duduk di sekian. Mereka berkata, Allahumma ja'alhu amun ghaithun wa amun hasbun wa amun wiladun hasan. Dia kata dahulunya ada kalangan orang-orang Arab ni yang datang ketika tempat pergi Mauqif tempat-tempat untuk berdoa. Dia akan berdoa, ya Allah jadikanlah ia tahun yang akan datang ni tahun hujan yang banyak, tahun kesuburan, tahun anak-anak yang elok. Maksudnya dia minta semua minta dunia. Dan mereka tak menyebut daripada urusan akhirat satu benda pun. Sibuk dengan dunia, sibuk nak kaya, sibuk nak makmur, sibuk nak sekian, lupa tentang apa? Akhirat. Lupa tentang akhirat. Kita nak makmuran, tak ada siapa tak nak. Semua orang nak. Tapi kita nak dunia akhirat. Minta dua-dua sekali. Yang minta satu saja. Bahkan mengutamakan akhirat lebih utama daripada dunia. Nakkan manusia sayang kita kat dunia. Saya minta kepada Allah Ta'ala cinta akhirat. Pasal bila Nabi SAW ditanyakan oleh seorang sahabat, dia kata, ajarkan aku benda yang aku buat, Allah Ta'ala sayang aku, manusia sayang aku. Dia kata, uzhur fi dunya hibbukallah. Mana zuhudlah kau pada dunia, mana rasa cukuplah kau dengan dunia ni, Allah Ta'ala akan sayang kau. Wazhur fi ma indan nas, dan zuhudlah kau pada apa di tangan manusia, yuhibbukan nas, manusia akan sayang kamu. Mana orang kita tak minta-minta kat orang kan sayang kita. Kalau kita asyik nak minta last sekali, orang pun menyampah juga. Asyik minta je kan. Jadi wazhur fi ma indan nas yuhibbukan nas. Mana manusia akan sayang kamu. Nabi kata zuhud. Mana zuhud tadi maksudnya tidak terlampau minta-minta sangat. Tapi untuk pada dunia, maka Allah Ta'ala akan sayang kita. Maksudnya bukan tak nak minta. Kita tahu kepentingan, priority. Kita ada, katakan kita ada 10 doa. Para anbiya ada doa-doa tertentu yang Allah Ta'ala beri pada mereka bilangan. Contoh macam Nabi kata, semua Nabi diberikan satu doa untuk mereka doa. Semua Nabi dah habiskan, aku seorang simpan untuk hari akhirat. Maksudnya ada kadang-kadang kadar untuk manusia tadi, kadar doa tertentu. Kalau Nabi diberikan satu, kita mungkin setengah. Kadang setengah tadi kita pakai untuk dunia semua, tak rugi ke? Ya, timing untuk kita berdoa satu masa, dan kita pakai semua sekali untuk dunia. Rasa macam mana? Rugilah. Itu sebab kenapa kita kena jaga bab ni. Jadi dia kata dan mereka tak sebut perintah dia urusan akhirat kecuali satu benda pun orang Arab tadi. Lalu Allah Ta'ala turun tentang mereka. Allah Ta'ala kata faminan nas, maka dari kalangan manusia ini, man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada kalangan manusia ini yang berkata, wahai Tuhan kami, datangkan kepada kami di dunia, sedangkan tiada untuk mereka di hari akhirat sebarang habuan. Nothing. Kosong. Dan datang pula setelah mereka ini golongan yang lain yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan pelihara kami daripada azab neraka. Maka Allah Ta'ala pun turunkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah untuk mereka habuan bagi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Wallahu, dan Allah Ta'ala sari'ul hisab, amat segera perhitungan. Kerana ini Allah Ta'ala puji sesiapa yang memintanya dunia dan akhirat. Minta dunia, minta akhirat. Kita kesusahan kat dunia, jangan tak minta pula. Jangan pula ada orang kata, kalau patut bagi, Allah Ta'ala bagi. Tapi kena lafazkan. Jadi kita kata, kena lafazkan, minta. Allah Ta'ala tahu apa kita punya keperluan. Tapi kita sebagai seorang hamba, zahirkanlah permintaan kita. Jangan zuhud pula, berdoa Allah Ta'ala pun zuhud. Kenapa tak minta? Zuhud. Itu tak betul. Memang salah.
Memang ada orang dinukilkan kata-kata Ibrahim alaihissalam, walaupun bukan dalam hadis Nabi yang sahih. Kata-kata tu dinukilkan daripada asar. Dia kata apa? Bila Ibrahim alaihissalam nak dibakar, kan, api dah menyala. Ketika tu datanglah malaikat, datanglah sekian. Dia kata dengan dia, mintalah Ibrahim. Lalu ketika Ibrahim kata apa? Pengetahuan Tuhanku tentang diriku mengkayakan aku daripada meminta kepadanya, menyebabkan aku tak perlu pada minta kepada dia. Kata-kata macam ni yang tak sahih daripada hadis Nabi SAW menyebabkan banyak orang ada kesilapan. Tak berdoa. Anak sakit tak berdoa, doa lah. Kan badan dah tak sedap, doa. Jangan pula tak berdoa pula, duduk diam je. Tak apalah, aku redha. Salah tu. Antara redha kita redha. Kita kata di outcome hasil doa kita tadi kita terima. Tapi doa kena buat. Jumpa doktor. Lapar makan. Kan duk doa je. kan? Kalau patut kenyang, Allah Ta'ala jadikan aku kenyang. Diam je. Terus makan. Tengok apa jadi. Betul kan? Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu maha berkuasa, betul? Tapi bukannya semua benda terjadikan macam tu. Dia ada aturan hukum dia jadikan. Di udara ini ada oksigen, ada hidrogen, ada karbon. 3 asas barang berkenaan: oksigen, hidrogen, karbon adalah karbohidrat yang anda makan. Tahu? Memang Allah Ta'ala maha berkuasa, sedut-sedut terus jadi makanan dalam perut. Kenapa ustaz kenyang? Ada kenapa ustaz bulat? Sebab Allah Ta'ala jadikan semua karbon dioksida, oksigen tu jadi sedut je terus jadi ada karbohidrat. Mana pula, kan? Kita kena pergilah ambil beras. Beras tu kena ambil, kan, kena masak. Roti tu kena ni, kan, bukan guguk macam tu je. Kan beli tepung tu hisap sikit-sikit. Kenapa, kan? Karbohidrat, kan. Kalau patut masak, Allah Ta'ala jadikan masak dalam perut gitu. Tak boleh lah. Maksud dia, itu sebab Allah Ta'ala jadikan dunia ini adalah tempat untuk amal, tempat untuk usaha, tempat untuk kesusahan, buat kerja. Akhirat ni tak payah, duduk diam je. Tangkai tu akan turun pada kita. Nak je buat makan, buah tu turun. Kutufuha daniyah. Cabang-cabang dia tadi, kan, datang. Putih tu datang pegang kat tangan kita je. Tak payah lagi. Nak minum air pun, air tu keluar ke mana-mana je. Itu di sana nanti. Tak ada kerja, tak ada usaha, tak ada effort. Sini ada effort, buat. Doa, minta, kan. Tapi kena sedar apa? Outcome, hasil doa kita, effort kita, kita redha. Pasal kita kata Allah Ta'ala alim, hakim, khabir. Maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Dia tahu apa yang patut, yang tak patut. Kita minta. Kalau tak patut, dia tak bagi, kita redha. Kalau patut dia bagi atas kurniaan dia, ujian dia, kita bersyukur dan jaga-jaga. Jangan minta-minta, lepas tu dapat-dapat kita happy pula. Tunggu jap. Pasal bimbang itu adalah ujian Allah Ta'ala untuk tengok kita syukur ke kufur. So jadi kita sentiasa dalam keadaan tadi. Bukan dalam keadaan macam minta je dapat, minta dapat happy. Bukan macam tu. Islam ini ajarkan kita sentiasa tunduk kepada Allah Ta'ala dan sentiasa mengharap kepada dia. Jadi Allah Ta'ala puji siapa-siapa minta dunia dan akhirat. Dan adakah mereka yang minta, Allah Ta'ala kata, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu Allah Ta'ala himpunkan dalam sini dan doa ni segala kebaikan dunia, kebaikan di dunia, mana, dan doa ni dihimpunkan doa untuk apa? Segala kebaikan dunia, pengalihan segala keburukan, dan juga kebaikan di dunia ini merangkumi apa yang dikehendaki dari duniawi. Seperti apa? Seperti apa, barang-barang ke, rumah ke, harta, kemudian apa? Keafiatan, selamat daripada penyakit dan sebagainya. Okey, ataupun rumah yang tenang, yang selesa, atau isteri yang baik, atau rezeki yang luas, atau ilmu manfaat, atau amal yang soleh, atau kenderaan yang elok, yang tak ada asyik osak aja. Okey? Dan juga apa? Pujian, sanjungan orang, pujian yang baik daripada orang ramai. Orang tengok kita, orang tak menyampah kita. Okey? Dan selain-lain itulah mana merangkumi ini yang dikatakan oleh ahli tafsir. Ini kata ahli tafsir, kata fid dunya hasanah tadi merangkumi semua tadi. Semua sekali, tak ada yang tertinggal. Okey? Dan tidak ada sebarang pertentangan di antaranya. Kerana sungguhnya dia masuk dalam apa? Semua tadi masuk dalam apa? Dalam kebaikan di dunia. Adapun kebaikan di akhirat, maka ia ada lebih tinggi daripada itu. Itu apa? Masuk syurga, okey? Dan juga apa diikuti dengan apa? Keamanan, selamat daripada apa? Daripada kejutan, ketakutan, ataupun apa ketika apa berdiri di hadapan Allah Taala dan terpentas untuk diadili. Kita tak ada, kita mudahkan pemudahan hisab,
Dan lain-lain umur akhirat, apa akhirat yang apa yang baik. Semua sekali kebaikan akhirat tadi kita minta. Okey. Adapun keselamatan di neraka, ia adalah memastikan apa? Pemudahan sebab-sebabnya di dunia. Maksud dia kita apa? Allah Ta'ala jadikan kita ini mudah beribadat, susah buat maksiat. Jadi kita waqina adzabannar tu, pelihara kami daripada azab neraka. Maksud dia Allah Ta'ala akan jadikan kita kat dunia ini tidak mendekati perkara-perkara yang haram. Ya? Sentiasa mengejar apa? Kebaikan-kebaikan. Ya? Dan juga apa? Maksud dia dan menjauhi perkara yang haram dan dosa serta meninggalkan syubhat dan haram. Maksud Allah jadikan diri kita ni mudah untuk apa? Buat kebaikan, apa? Jauhi segala keburukan. Itu dengan maksud dengan apa? Waqina adzabannar, pelihara kami daripada azab neraka. Itu sebenarnya yang diminta dalam doa kita. Jelas? Okey, ada soalan? Nanti kita akan bincangkan insya-Allah nanti pada minggu akan datang tak ada Okey, minggu datang saya tak ada. Saya hilang. Jangan tanya gimana? Hilang lah. Okey. Bukan ada. Okey. Okey, baik. Okey, jadi okey, nanti satu minggu lagi kita akan bincangkan berkenaan dengan penggalakan tentang doa. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengertian dia kita dah sebut sikit, tapi galakan berdoa dengan doa ini. Di mana datang hadis Nabi SAW, Nabi suruh para sahabat berdoa dengan doa ini. Dan juga para tabi'in pun lepas tu macam bila minta para sahabat supaya doakan mereka, para sahabat pun kata Rabbana atihim fid dunya hasanah wa dia minta macam tu je untuk orang yang minta doa dengan dia. Tak doa selamat yang reka-reka lah. Semuanya doa yang minta supaya kebaikan pada orang berkenaan. Itu je doa. Bila orang tu kata minta doa lain, dia kata apa? Apa lagi kebaikan kau nak? Jadi kita akan bincangkan insya-Allah apa yang dibuat oleh para sahabat Nabi dan apa yang Nabi sendiri galakkan tentang berdoa dengan doa ini. Bahkan sebenarnya kalau kita doa lepas sembahyang, doa ini dah memadai dah sebenarnya. Tapi kita mungkin ada hajat-hajat keperluan yang lain yang spesifik, sebut pun tak apa. Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanallah la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Apa kak? Dia tak buat pagar rumah. Dia tak pagar rumah. Dia kat sini. Maksud dia, hadis Nabi kata, dia kan pagar rumah. Dia menjadikan rumah kita teman syaitan. Tapi kalau agak ingat, dia punya benda tu 3 hari je. Every 3 days kena renew. Tahu? Dia bukannya one off, tak payah buat dah. Orang kita nak pagar, tak payah buat dah. Tapi ikut hadis Nabi SAW, sebenarnya dia bukan one off, dia kena continuous. 3 hari sekali kena barui. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, barang siapa baca surah Al-Baqarah pada siang hari, maka rumah dia terpelihara daripada syaitan selama 3 malam. Sampai 3 malam. Barang siapa baca waktu malam sampai 3 siang. Mana setiap hari berkenaan siang sampai 3 hari. Tapi lepas tu maksud dia kena renew balik. Orang kita tak nak renew. Itu tak boleh. Itu bacaan Quran hari-hari itu bagi zikir harian kita. Tapi kadang kata untuk rumah tadi itu memang itu yang Nabi ajarkan. Itu spesifik Nabi ajarkan. Ya, memang spesifik Nabi ajar macam tu. Kalau bacaan Quran sebagai zikir itu biasa. Para sahabat jadikan untuk kita baca untuk Quran tu, para sahabat letakkan 1 juzuk 1 hari. Itu 30 juzuk 30 hari. Itu diorang buat. Tapi kalau ada konsep surah Baqarah sebagai pendinding rumah, ya. Tapi untuk 3 hari sahaja. Lepas 3 hari kena renew. Sebab kenapa orang tu lepas 3 hari dia syaitan pula, dia jadi syaitan lah. Kita balik kampung, ya. Kita buat. Lepas tu kalau kita kat kampung, kita doa je lagi. Tak, bukan. Itu sebab kenapa kita kata nak bagi 3 hari je. 3 hari saja. Balik kampung 3 hari je lah. 3 hari. Lepas tu kemudian lepas 3 hari kosong balik. Tak ada masalah. Perompak datang selepas. Tak. Dia salah perompak datang tu bukan masalah. Syaitan tadi. Kalau kita nak kena rompak, sahabat Nabi pun, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan siapa? Siapa dia? Orang yang Nabi kata malaikat pemalu dengan dia. Pemberontak masuk rumah, pecah rumah dia, bunuh dekat dalam rumah. Apa Allah tak pelihara dia ke? Di masa ada sekarang. Kan dia salah jawab dia kan. Pasal dia sahabat Nabi. Dia menantu Rasulullah, dua anak Nabi jadi isteri dia. Tapi dia mati macam mana? Dibunuh dalam rumah dia, perompak masuk.
Apa dia lupa nak pagar rumah ke? Takkanlah Osman lagi kurang daripada kita. Dia orang Nabi kata dia teman di syurga nanti. Dia beli berapa banyak dia buat kerja. Tapi dalam masa sama Allah jadikan perompak masuk rumah dia, tak mengurangkan kedudukan dia. Tak ada siapa di kalangan para ulama mengatakan Osman bin Affan lupa nak baca pagar rumah pasal tu. Tak ada. Tahu tak? So conclusion dia Ustaz. Conclusion dia, kita doa, kita harap. Tapi outcome, hasil doa kita terima. Ya. Pasal Allah Ta'ala dalam memberi dia harus. Meminta kita wajib. Memberi dia harus saja. Dia tak terikat dengan apa, macam bila kita buat je dia jadi bellboy kita. Tahu? Macam kan? Bila kita buat benda tu Allah Ta'ala kena buat. Tak, dia buat kalau dia nak. Bukannya dia buat dia, tak boleh. Banyak orang salah faham buat tu. Dia lepas dia baca dia sekian, Allah Ta'ala akan buat. Allah Ta'ala buat kalau dia nak. Pasal dia buat bila dia nak, dengan kadar dia nak, bila masa dia nak. Itu yang diorang kata kalau kita bersyukur lah kalau kita yang just pilih. Tak juga, tak terpilih pun tak apa. Kalau kita tak terpilih pun, harta kita hilang, di akhirat kita digantikan Allah Ta'ala pun masih tak rugi lagi. So kenapa sebenarnya bagi seorang mukmin tadi, dia redha dengan apa saja outcome. Buat usaha, buat effort, kunci pagar. Jangan ya Hafiz guna belah rumah, tak pagar rumah. Masalah juga. Grill tak pasang, lepas tu pecah. Aku dah jampi dah, tak pecah juga. Okey, wallahu a'lam.